A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam cara jawab bincang dekat meja kopi, lepas tu ni mesyuarat tingkap kan. Assalamualaikum. Salam. Ke memang tengah mesyuarat tingkap tu? Tajuk apa tu? Lepas tu dia tengah cakap pasal insan manakah yang terpilih untuk dibicarakan hari ini. Gitu kan. Memang majlis pembandaran ni perempuan ramai daripada lelaki ke? Dia sama ramai ke ataupun memang jumlah perempuan lebih ramai. Mungkin lelaki dah berada di masjid ya masa ni. Mereka memang tak sabar kan nak solat Jumaat. 2 jam 3 jam awal dah sampai. Tak, saya sebenarnya memang sebelum mula ni nak tanya sungguh sebenarnya. Memang penjawatan tu staf memang jumlah perempuan lebih ramai daripada lelaki ke sama? Ya puan, memang perempuan lebih ya? Memang perempuan lebih ramai. Kepupusan? Apa dia? Oh, banyak turun side. Masya Allah. Astagfirullah, tak baik saya kan? Oh, banyak turun side, buat kerja di lapangan. Perempuan dekat ofis buat kerja apa? Tunjuklah dulu dia. Banyak kerja, betul kan? Apa dia tuan? Tak berani. Belakang-belakang berani cakap, bila suruh cakap tak berani. Kan? Berani nak lawan ni kumpulan perempuan ni. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, masya-Allah. Ni kita tak mula lagi, nak tanya khabar dululah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar orang rumah, orang lelaki? Tengok. Ada orang rumah tak? Ada isteri berapa orang? Oh, takut nak jawab. Hari Jumaat kan, bulan Rejab pula tu. InsyaAllah. Orang lelaki cukup tak suami isteri seorang? Tengok kan, tak apa-apa nak jawab kan? Subhanallah. InsyaAllah. Dia jawab insyaAllah cukup. Macam tak apa-apa cukup tu. Saya adalah seorang penceramah yang agak terkenal ni kan. Lelaki lah, doktor, datuk lagi saya tanya. Sebab saya tahu yang saya macam ada berita-berita terima, okey, dia ada isteri lebih daripada satu. Lepas tu satu hari saya tanya dia, Datuk, betul ke ya? Saja je saya nak tahu. Dia kata, Ustazah, isteri saya seorang tapi macam 4 orang. Apa maksud? Ui, pening-pening. Ui, banyak kerenah. Ui, cukuplah seorang Ustazah. Tu pun saya tak boleh nak hadap. Mungkin ya dari satu sudut begitu. Setengah lelaki fikir macam tu. Bukan senang nak didik, nak uruskan, nak hadapi ragam emosi wanita, menyebabkan cukuplah dia nak bertanggungjawab di hadapan Allah esok dengan seorang isteri, anak-anak lagi. Betul tuan-tuan? Kalau ikutkan mampu memang mampu kan? Tapi bila fikirkan tentang tanggungjawab yang berat, itu ramai yang tak mahu. Betul? Betul. Oh, Ustazah ni mula-mula dah mukadimah ni kan. Sebenarnya tanya khabar. Apa khabar semua muslimat? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Dik, Ustazah tengah interaksi, so tunjuk audien dulu. Nanti Ustazah ceramah baru tunjuk Ustazah. Okey. Apa khabar suami masing-masing? Ada yang sedih tak ada suami lagi. Ada kan? Ustazah hormati ni orang-orang bujang ni. Hari Jumaat Barakah, bulan Rejab, bulan haram, di antara bulan mulia. Haram tu maksud bukan bulan tu haram. Bulan tu bulan yang mulia, mustajab doa.
Kita doakan semoga yang masih mencari jodoh, pasangan yang baik. Angkat tangan siapa? Dikurniakan pasangan yang soleh dan solehah, insya-Allah. Amin. Nampak yang kahwin pun amin juga tu. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Oh, amin juga. Dah kahwin belum? Oh, belum. Belum ada orang nak lagi. Subhanallah. Nampak macam ayah orang kan? Insya-Allah. Kan muda lagi. Memang muda lagi ya. Insya-Allah Tuan, kita doa khusus semoga dikurniakan isteri solehah pada tahun ini juga. InsyaAllah pada tahun ni kita boleh makan nasi minyak. Jangan lupa jemput semua orang, ya, insyaAllah. Saya tak tanya umur tu kan. Tapi macam umur 18. 20. Baru 20. Muda sangat. Masya Allah. Betul lah tu. Baik saya sebut 18 kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tolong buka nota tu, saya tak buka lagi. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekali lagi saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita sekali lagi dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baca kuat-kuat ya, ramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Subhanallah. Saya tengok belakang sekali tu ada geng mesyuarat ya. Mungkin mereka mana-mana pun mesyuarat, sangat mencintai mesyuarat. Jadi mesti duduk dalam mood mesyuarat. Kan mungkin. Ya betul tuan-tuan. Tentang mungkin bincang pasal tanda-tanda kiamat kan. Pasal alam barzah, pasal jihad fisabilillah. Okey. Tak, betul lah kan? Subhanallah, alhamdulillah, betul kan? Takbir, takbir, Allahu akbar, subhanallah. Jadi saya harap tuan-puan boleh nampak saya sampai akhir ceramah ya. Dan cabaran penceramah hari ini ialah nak membantu audien boleh stay dengar tu. Cabaran dan halangan utama adalah handset masing-masing. Kan kita dengan handset ni sangatlah saling mengasihi, mencintai, merindui. Kan dengan handset ni. Rasa 10 minit sekali nak tengok macam sibuklah lebih daripada menteri kan. Kejap nak tengok, kejap nak tengok. Jadi saya mohon tuan-puan yang dihormati, kita cuba dalam tempoh 1 jam ni tak tengok handset, tidak berbual dan tidak bercakap. Anda tidak menghormati saya tak ada masalah. Duduk atas ni nampak semua. Kan? Oh perempuan pula Lazada, Shopee, macam-macam nak keputusan ni. Nak makan mana Jumaat ni, nak pergi mana ni. Kan rehat panjang. Keputusan kena buat segera. Kereta siapa nak bawa? Kereta kau lah. Kau kereta baru. Macam-macam bincang. Tapi nampak macam fokus ceramah. Tapi dulu bincang. Tak menghormati saya tak ada masalah. Tetapi harus kita faham bila namanya taman syurga Allah, majlis ilmu,
adanya kehadiran para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hormati kepada para malaikat yang menaungi mereka yang ikhlas nak menuntut ilmu, yang menjaga adab dan akhlak di dalam majlis ilmu, supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang lalai. Lalai ni dah selalu dah, kan? Kita lalai di shopping komplek, itu biasa. Tak kalah dekat shopping komplek tengah pilih handbag, astagfirullah, 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 kan? Tengah makan sedap-sedap. Maksud saya, kita dah selalu banyak santai. Bukan selalu kita berada di majlis ilmu seperti ini. Kalaupun kita tak dapat ilmu, tapi kita jaga adab dalam majlis ilmu, kita dapat banyak kebaikan yang Allah janjikan. Antaranya, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Bukan pangkat, bukan masyhur, bukan harta, bukan pujian, tetapi kebaikan di sisi Allah, rahmat, pengampunan, rezeki yang barakah, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan di barzah baik, kehidupan di akhirat baik. Nabi kata siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia kefahaman kepada agamanya, kefahaman kepada hidupnya. Dan tidak ada cara lain untuk jadi faqih, faham melainkan melalui jalan ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan-jalan ke syurga. Saya tak tahu tuan-puan yang hadir ini kerana nama naik wajib hadir, termasuk dalam kiraan wajib. Saya dulu juga kan ada kursus wajib kita hadir berapa kali setahun. Saya dulu pun penjawat awam selama 9 tahun di JATKIM, kemudian dihantar bertugas ke Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jawatan terakhir sebagai penolong pengarah bahagian halal. Itu yang saya banyak pengalaman ke industri halal, keluar masuk kilang dan sebagainya. Banyak kerja site lah sebab jadi auditor, nak luluskan CJ halal, pergi buat inspection. Sebelum itu sebagai penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Ketua Unit Runding Cara. Maksudnya saya faham budaya kerja agensi kerajaan. Ia satu budaya kerja yang sangat menguji kesabaran, menguji keimanan dan menguji amanah kita dalam menjalankan tugas. Subhanallah, tak apa. Nak disebutkan, bila Nabi sebut barang siapa yang tempuh perjalanan menuju majlis ilmu seperti tuan-puan hadir pada hari ini, sama ada sebab diwajibkan, maksudnya terpaksa. Kalaulah disebut okey, tak ada siapa nak pergi-pergi, siapa tak pergi pun tak apa, kemungkinan tak seramai ini, kemungkinan. Subhanallah, kemungkinan lebih ramai. Wallahu a'lam. Walau apapun sebab tuan-puan berada di saat ini, hakikat sebenarnya yang berkehendakkan kita berada di sini Allah. Yang lain tu jadi sebab. Surat sampai, nama naik, bos ada yang tegas suruh datang dan sebagainya. Hakikatnya Allah ya Qadir yang maha berkehendak. Allah ya Muqtadir yang maha menentukan. Allah ya Qahar ya Jabbar yang maha memaksa. Dan sebagai tanda Allah sangat sayangkan hamba-hambanya. Walaupun ada mungkin dengan kita tak solat subuh tadi. Mungkin ada kerana kita dah lama tak baca Quran. Dah lama tak zikir. Dah lama puasa sunat. Tak heran pun dengan nak mengejar buat amal soleh, buat amal ibadah. Apapun dosa, bila Allah tunjukkan kasih sayang kepada hambanya, Allah pilih siapa yang dia kehendaki. Dan saya ucap tahniah, syukur kepada Allah yang memilih saya berjumpa tuan-puan yang hebat ni, yang banyak membuat kerja-kerja memudahkan urusan ummah, memudahkan urusan manusia. Itu kerja yang sangat mulia. Allah lah hakikatnya yang memilih kita dengan kemampuannya, ya Qahar ya Jabbar yang memaksa kita untuk berada di sini. Sebab itu tanggungjawab saya pula bukan hanya saya ceramai lah, orang nak tidur, nak borak, nak main phone. Saya yang penting ceramah balik, lepas tu isi borang dapat duit. Contoh ya. Tapi saya ada amanah, tanggungjawab supaya apa yang dikongsikan itu sekurang-kurangnya sampai walaupun sedikit.
Saya tidak akan mengambil mudah amanah yang Allah berikan, kerana saya akan ditanya, adakah kamu hanya kerja menyampaikan, kamu tak berusaha ke menyampaikan dengan lebih baik, dengan lebih menarik, dengan kaedah-kaedah sekian-sekian. Sebab itu ramai orang sampaikan dakwah, tetapi ramai orang tinggalkan pendakwah, kerana pendakwah hari ini tidak menaik taraf, tak upgrade ilmunya, kurang membaca, tak upgrade skill-skillnya, toolsnya dan sebagainya. Jadi subhanallah, sekarang kita dua-dua ada amanah. Saya sebagai penyampai, saya tak ada ilmu, menyampaikan saja ilmu-ilmu yang telah ditulis dan sebagainya. Tuan-puan sekalian pula akan disoal dan ditanya oleh Allah kelak. Sudah sampai ke majlis ilmu, sudah dicatat oleh para malaikat, apakah amanah sebagai penuntut ilmu telah dibuat dengan sebaiknya. Adab dan akhlak kita. Subhanallah. Sabda Nabi SAW seterusnya, barang siapa yang menuntut ilmu berada di majlis ilmu. Ini dalam banyak kitab-kitab bab penuntut ilmu. Tuan-puan, kalau dengar hadis ni, kita akan rasa betapa bertuahnya kita saat ini. Akan didoakan, bukan didoakan, akan dinaungi oleh para malaikat rahmat dan seluruh binatang. Nabi sebut secara detail, sehinggakan burung yang berterbangan, ikan di lautan, memohon keampunan bagi penuntut ilmu dan memohon kebaikan, doa-doa untuk penuntut ilmu. Allahu Akbar. Kalau kita rasakan bahawasanya rumah besar itu nikmat, suami baik itu nikmat, isteri baik itu nikmat, anak soleh-solehah bijak itu nikmat, kita boleh ada duit, boleh beli apa saja, itu nikmat. Tetapi hakikat selepas kita mati, baru kita faham hakikat mana satu nikmat yang sebenar. Sebab itu Nabi sebut, bila mati anak Adam, idza mata bani Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amaluhu illa min salas, terputus segala pahala amalan kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Jariyah maksudnya berlari, berjalan. Kita duduk diam dalam kubur, tak ada solat, tak ada puasa, tak ada sedekah, tak perlu zikir, tak perlu puasa, tak perlu buat apa dah, duduk diam-diam. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menggambarkan keadaan kubur bagi orang yang saleh. Subhanallah, ibarat seperti taman syurga yang seluas mata memandang. Ada satu bahagian pintu nak menuju ke syurga, dihamparkan dengan permaidani syurga, dipakaikan pakaian syurga. Ini ditulis dalam buku yang disusun oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang kehidupan di alam barzakh. Ketika itu baru kita tahu betapa besarnya nikmat kita terpaksa hadir majlis ilmu dulu. Masa tu mencari-cari mana pahala yang sebenarnya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi pertamanya, Jumaat yang pertama di bulan Rejab, saya ucap tahniah kepada pihak penganjur kerana memilih pada waktu yang tepat, yang sangat baik. Dan saya bersyukur sebab saya pasti di hadapan saya ini adalah orang-orang yang terpilih. Kalian yang buat kerja untuk menjaga muka bumi Allah, menjaga kebersihan, menguruskan macam-macam perkara yang berkaitan dengan fasiliti. Mungkin saat ini kalau orang tanya kerja kat mana? Kat Majlis Pemandangan je. Kerja apa? Kerani je. Alah, kita kerani cabut je. Alah, kita orang bawah je. Tolonglah bangga dengan kerja kalian. Alhamdulillah saya kerja di MPS. Alhamdulillah. Kalau orang setengah orang kan tahu jawatan kan? Subhanallah saja. Kadang orang tu kan lebih-lebih, bukan lebih-lebih, peramah terlebih kan. Bersyukur dengan apa jua jawatan kecil ataupun besar, peranan. Subhanallah, kerana di dalam hadis Nabi ada sebut apa? Nanti kita akan pergi pada hadis Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya barang siapa yang mencari rezeki yang halal, yang barakah, untuk menafkahi dirinya. Ada orang bujang kan, macam encik kan, mungkin encik pun bagi dekat mak juga, ayah wallahualam, bakal isteri kan. Untuk menafkahi dirinya agar dia tidak meminta-minta, kemudian untuk menafkahi ahli keluarganya, kemudian untuk memberikan kongsi rizki itu dengan lebih ramai orang. Nabi sebut 3. Barang siapa yang mencari rizki yang halal, yang barakah, untuk menafkahi dirinya, ahli keluarganya, dan membantu orang yang memerlukan, dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama.
akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Tuan-puan bekerja di MPS, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Cabaran, ujian, gosip, ada tingkah belakang, ada adu domba, ada bos pilih kasih, ada staff yang haters, selalu cari salah kita, semua benda tak kena. Ujian mesti ada, sebab pekerjaan dari sudut agama Islam adalah ibadah. Dan bila namanya ibadah, sudah tentu pencabarnya adalah syaitan, iblis, jin dan manusia yang berhati sakit, yang berhati rosak, yang berniat jahat. Mesti ada. Syaitan kadang dah bukan surrender, kadang syaitan ni dia dah boleh lepas tangan. Sebab ada manusia yang bersifat kesyaitanan, dia dah wakil syaitan lah untuk mengeruhkan keadaan, suka cakap belakang, suka adu domba, suka bawa cerita, an-namimah. Ini namanya reporter tak bertauliah ni. Kan? Orang ni memanglah ada masalah dengan orang ni, tak berapa suka, luah perasaan. Dia pula dengan pergi jumpa balik orang yang luah yang diumpat tu. Saya bukan apa, kan? Saya nak jaga kebajikan awak, demi kebaikan awak. Sebenarnya orang tu tak suka. Padahal dia ada rasa mungkin tak puas hati sebab orang ni terus buat baik. An-namimah ini Nabi sebut an-namimah. Dosa an-namimah la yadkhulul jannah. Orang yang pengadu domba tidak masuk syurga. Itu ancaman yang sangat berat. Mengumpat termasuk an-namimah. Tapi pengadu domba ni maksudnya orang cerita pada dia tentang A, cerita pada B tentang C. B ni bagi cerita pada C. C ni akan jadi rasa benci pada A. Faham ya? Subhanallah. Dia tak suka bos. Dia pun tengok ada yang ni baru masuk, oh puji-puji bos. Lepas tu dia nak orang yang dia tak suka, orang yang dia tak suka pun tak disukai oleh orang lain. Kamu tak kenal lagi bos tu gini. Daripada orang tu tak kenal lagi, tak ada pengalaman buruk lagi, awal-awal lagi dah tak suka. Dan perkara ini berlaku di media sosial secara terbuka, secara meriah dan juga berlaku di alam fizikal. Subhanallah. Pekerjaan mencari rezeki adalah fardu. Fardu ain bagi lelaki. Maksudnya wajib bekerja dan cari rezeki. Tak bekerja berdosa. Kecuali dia tak mampu bekerja lah. Dia sakit ke, dia apa ke. Ataupun dia nak bekerja tapi belum jumpa kerja. Maksudnya asas hukum bekerja adalah wajib. Bukan pilihan. Maksudnya mencari rezeki untuk diri sendiri adalah wajib. Lelaki bila kahwin ada tanggungjawab pula untuk isteri. Perempuan sebenarnya tak wajib cari rezeki. Dia adalah golongan yang sangat dijaga oleh Allah, sangat dijaga oleh Islam, kerana dia adalah golongan yang sentiasa dinafkahi. Kalau dia belum kahwin, mak ayah dia. Lepas kahwin, suami dia. Kalau suami dah meninggal ataupun bercerai, kembali pada mak ayah balik. Subhanallah. Anak dia, bekas suami tak nak bertanggungjawab bagi nafkah, kewajipan kepada nenek atau untuk tanggung anak tu, cucu dia tu, bukan berkewajipan kepada ibu tu. Tetapi adat syariat di blend, akhirnya apa yang berlaku, apa yang kita lihat pada hari ini lah. Wanita seolahnya terpaksa keluar cari nafkah kerana ketidakcukupan ataupun ketidakmampuan ataupun ketidaktanggungjawatan daripada pihak suami. Okey, subhanallah. Memang tajuk kita hari ini berkaitan dengan pekerjaan. Tadi sarapan kan? Sarapan tak? Sarapan. Lepas tu malam tadi mungkin mulai semua ni kan? Jadi kita nampak ada yang macam subhanallah. Gitu. Dia setuju ke tak setuju tu kan sebut mulai. Jadi saya rasa kita perlu bantu kejap. Ada kawan-kawan kita tu mungkin dah tak nampak saya. Mula nampak ustazah seorang, lepas tu nampak dah 2 orang, lepas ustazah dah hilang. Dia berada di alam lain kan. Saya pun kalau duduk di tempat tuan-puan sekarang, saya pun tidur juga pagi-pagi kan. Lepas makan apa semua. Janganlah kecil hati, saya tak ada masalah tu. Tertidur lebih baik pada berbual. Itu jauh lebih baik. Dia tetap dapat pahala. Masya Allah. Pahala berbeza lah. Okey, kita bangun Ustaz. Bangun Ustaz. Masya Allah. Awal-awal ceramah dah buat exercise ya. Bangunlah kejap.
Semua orang MPS saya nampak fit. Ada pertandingan ke? Ha? Sorry. MPPD. Saya sebut apa tadi? Oh, minta maaf. Nanti kena saman kan? Majlis Pembandaran Port Dickson MPPD. Semua nampak macam fit. Masya Allah. Macam cegas, tubuh badan yang sador-sador. Masya Allah. Saya semalam kan, penat dia orang angkat. Tak apa dek. Semalam kan saya bukan di ziarah, ada meeting lah dengan wakil daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Lepas tu saya sampai tak jam ada seorang ustazah ni datang, maksudnya pegawai datang. Saya kata, kamu ke? Sebab dia muda pada saya. Dulu saya kerja tentang agama kan, jadi kawan datang. Jadi kurus. Maksud bukanlah kurus sangat tetapi fit. Kalau sebelum tu saya tahu berat badan dia lebih kurang dalam 70 lebih ke 80 perempuan ya. Tiba-tiba kita nampak perbezaan ketara. Saya kata, wah, lepas tu dia orang cerita, rupanya pengarah Jabatan Agama Negeri Sembilan sekarang sangat menitik beratkan kesihatan. Seminggu sekali ada hari yang untuk fitness. Lepas tu buat pertandingan, dapat hadiah macam-macam. Maksudnya dia buat semua ukuran BMI. Siapa yang BMI tak bagus, semua kena masuk pertandingan. Mereka diberikan kemudahan-kemudahan. Dan bila pada sebulan, 2 bulan, siapa boleh turun berat badan sekian-sekian, yang sampai BMI, dia orang akan dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dan lepas habis musim pertama, masuk musim kedua pula. Subhanallah. Sebab memang tuntutan kita untuk fit. Subhanallah. Tubuh badan ini amanah Allah. Kita wajib jaga kesihatan. Kita wajib jaga kecergasan. Biasanya orang perempuan kalau shopping memang cergas. Yang sakit lutut pun memang lupa. 2 jam boleh bertahan. Dan cabaran kita bila solat, bila majlis ilmu, kita susah nak bertahan. Baca Quran 10 minit. Astaghfirullah ya Allah, Engkau lah maha memahami hamba-Mu. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Tapi penat, ngantuk macam mana, suami kata ambil ni 1,000. Jangan tinggal 1 sen pun. Habis pergi belanja. Oi, cerah biji mata kan? Itu kata tarikan dunia sebab nampak terus. Tarikan akhirat dalam rahsia Allah. Tak nampak tu ganjaran berapa banyak tu. Alam ghaib. Okey ustazah dah lama berdiri ni nak buat apa? Tu pegang Yasin tu. Masya Allah. Memang mana-mana bawa ya Yasin, Al-Masur. Tu, Masya Allah. Oh tadi baca Yasin sementara nunggu. Masya Allah. Tengok dahi dah tahu. Bakal ahli syurga. Subhanallah. Okey, angkat tangan semua, angkat tangan. Setinggi-tinggi. Tengok angkat sebelah. Saya pegang mic. Angkat dua-dua. Subhanallah, gaya jaga. Okey, buka tutup. Bukan nak buat apa. Janganlah macam ni tak rasa. Maksudnya biar rasa tegang tu. Buka tutup. Sekarang ni kan macam nak ambil bintang di langit. Cuba buat. Macam tu Okey, depan pula. Okey, buka tutup. Dah lama kan? Tak exercise kan? Okey, ke kanan. Dua-dua tangan ke kanan. Okey, buka tutup. Sebenarnya badan jangan pusing. Badan ke depan, tangan je ke kanan. Macam tu. Okey, sekarang ke kiri pula. Okey, subhanallah, bayangkanlah kita sedang cekek. Siapa yang kita rasa dah lama nak cekek. Okey, depa. Buka tutup depa. Subhanallah. Okey. Sekarang ni buat gaya macam tumbuk angin tapi tumbuk kuat-kuat. Ya macam ni. Tumbuk kuat-kuat. Maksudnya biar berbunyi lah tu. Saya buat pun berbunyi. Alah orang perempuan, gini. Gini tumbuk. Kejap. Gini tumbuk. Kiri kanan. Buat tumbuk. Orang lelaki kuat-kuat. Kebetulan orang yang dah geram lama duduk depan kan. Lagilah. Tumbuk. Kiri kanan. Tumbuk. Laju. Saya kira 1 sampai 10 jadi lagi laju ya. 1, 2, laju lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengok encik ni hebat dia tumbuk. Subhanallah. Bagi tepuk gemuruh. Mesti semua nak tengok macam mana dia tumbuk. Encik, cuba tumbuk. Bukan encik. Minta maaf, kesian. Ya, yang belakang tu. Cuba tumbuk. Mungkin biasa pergi gym ya. Cuba tumbuk. Malulah pula nak tumbuk.
Okey, tumbuk Encik. 1, 2, 3. Ha, gitu. Lagi Encik, lagi. Ha, gitu. Okey, jangan berani cari pasal dengan Encik tu, okey? Okey, jemput duduk semua. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih ya kepada MPPD. Alhamdulillah, selamat sebut. Terima kasih Puan Maizatul Akmal binti Bahayuddin selaku pengurusi majlis tadi. Tuan Muhammad Zaki bin Yahya Setiausaha Majlis Pembandaran Port Dickson. Mana ya? Oh, kamu gelak bos kamu ya. Rakam dia orang gelak. Tuan Muhammad Zaki bin Yahya Setiausaha Majlis Pembandaran Port Dickson, pengarah MPPD. Ada pengarah-pengarah ke ni? Ada cover. Okey, penolong pengarah MPPD. Yang depan-depan ni ya penolong pengarah. Oh, pengarah. Subhanallah, pengarah depan ni. Aduh, tak apa ya, saya buat sukan gitu ya. Kan pengarah kan mengarah. Ustazah balik. Oh, mengarah contoh. Okey, penolong pengarah, semoga kita akan Majlis Pembandaran Port Dickson dan muslimin-muslimat yang hadir sama ada di FB, di IG dan juga di TikTok. Yang hadir lebih kurang campur-campur dalam 4,000 lebih. Subhanallah, yang hadir di sini alhamdulillah dalam 40,000. Kalau kali kepada 1,000 lah ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Tajuk kita adalah keberkatan dalam pekerjaan. Kita nak cari keberkatan di dalam pekerjaan. Masya Allah. Sekarang bekerjanya namanya di MPPD, Majlis Pembandaran Port Dickson. Tempat kita bekerja ini akan menjadi saksi kita besok. Bilik kita dengan siapa yang kita bekerja, tools-toolsnya, alat-alat dan sebagainya, Masya Allah. Setiap saat yang kita berada di tempat kerja akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pekerjaan boleh jadi asbab yang besar untuk kita masuk syurga. Na'udzubillah jika pekerjaan menjadi asbab kita dicampakkan ke dalam neraka. Basicnya pekerjaan adalah ibadah, amal soleh. Paskat pukul 8, balik pukul 5. Berapa lama tempoh ibadah? 8 jam. Tapi bersyarat. Dengan syarat apa pekerjaan kita? 8 jam pahala. Dan saya nak tanya tuan-puan sekalian, antara ibadah umum, pekerjaan ibadah umum dengan ibadah khusus, contoh solat, puasa, zakat, sedekah, zikir, baca Quran, mana lebih banyak? Ibadah khusus ke ibadah umum? Umum. Kalau kita nak kira berapa sehari minit kita buat ibadah khusus, solat berapa minit? Orang MPPD solat berapa minit? Tiba-tiba solat macam askar kan? Allah. Sujud rukuk laju je. Ya Allah, macam dia orang paling sibuk lah. 5 minit tu sangat berharga lah. Okey, kita kata solat 10 minit lah. 10 minit. Campur ambil wudu apa 10 minit. Kalau kali 5 baru 30 minit. Betul kan? 5 kali 3? Sorry. 5 kali 5? Sorry. 10 kali? 10 minit kali 5 berapa? 50 minit. Dekat 1 jam lah campur semua solat fardu. Tapi ada orang solat 5 minit je kan? Jadi 5 kali 5, 25 minit saja. Mungkin dalam sehari kita buat ibadah khusus, campur baca Quran, zikir, tak lebih 2 jam. Kita ada 24 jam. 22 jam lagi, tolak tidur, tolak makan berjam-jam, kan kita kan sangat menghayati proses makan dan minum. Sarapan pagi, minum-minum, ngunyah-ngunyah, makan tengah hari, ngunyah-ngunyah, makan malam pula kan, subhanallah. Tak tahu berapa jam sehari kita makan. Tolak gitu gini, memang sangat sedikit ibadah khusus. Akhirnya kita memang kena menghargai dan bergantung kepada ibadah umum. Antaranya pekerjaan. Disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya orang yang keluar cari rezeki daripada pagi sampai dia kembali semula, dicatat umpama seperti mereka yang berjihad. Tapi takkan samalah yang berjihad sungguh-sungguh, bukan exactly sama. Jihad mencari rezeki yang halal. Pernah Nabi tengok ada seorang lelaki yang sedang memukul-mukul, memecahkan batu di bawah terik matahari.
Kita sekarang nak pecah-pecahkan batu, nak buat binaan tu, ada mesin. Zaman tersebut guna tangan, pecah-pecah bagi halus, bagi kecil. Nak guna binaan yang daripada batu ni. Nabi tanya, kamu sedang buat apa? Aku sedang mencari rizki yang halal bagi menafkahi keluargaku. Nabi kata apa? Hadza yadun la tamassahun narun abada. Tangan ini tak akan disentuh oleh api neraka Allah. Sebab itu anda keluar setiap pagi-pagi stres kerja, penat, kan hadapi macam-macam ujian dan cabaran, Allah tidak sia-siakan walaupun sedikit. Tangan, Zazah saya kerja dengan kaki, contoh kan. Tangan tu mewakili lah, tubuh badan seluruhnya bekerja. Kita akan menjadi asbab perisai daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang faham konsep ni, dia sangat sayang MPPD. Dia akan sangat hargai bos dia walaupun bos sangat menguji sabar contohnya. Dia akan, bukan bos kat sini, MPPD ni, dekat Zimbabwe, okey? Kan? Minta maaf lah saya sebut bos kan bos yang kecil hati. Saya pernah jadi pengarah kan. Orang bawah kadang tak faham apa yang kita nak bawa, inspirasi ke apa ke. Memang biasa menjadi bahan umpatan, bahan pelian, bahan cakap belakang. Subhanallah, saya senang nak tutup cerita bila orang nyampai gini-gini kan. Saya kata, ya Allah, jika benar aku yang salah, ampunilah aku. Jika benar apa yang mereka katakan dan aku yang salah, ampuni aku. Dan jika mereka yang salah tentang apa yang dikatakan tentang diriku, maka ampuni mereka, beri mereka petunjuk. Dah, tutup cerita. Nak manggil-manggil, betul ke kamu cakap macam ni? Ni gini-gini. Saya dengar ya belakang kamu sebut macam ni. Aduh, tak habis cerita. Manusia memang tak boleh tutup. Kalau mulut tutup, tangan pula. Kadang siku bercakap, kadang mata. Mulut tak bercakap, body language pula. Macam tu kan. Nak kata memang profesional, memang pakar dalam bab ngumpat ni. Kan, dengan lirikan mata kita dah sebenarnya berkata buruk tentang seseorang. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita faham konsep pekerjaan satu ibadah. Satu hari nanti kita akan berterima kasih kepada tempat yang kita bekerja. Bahkan banyak terima kasih kepada orang yang banyak uji sabar. Sebab kita bukan hanya dapat pahala ibadah mencari rizki, rupanya kita dapat sekali ibadah sabar yang kita himpun. Saya nak cerita kisah benar. Ada seorang wanita ni, dia bercerita, kata, Ustazah, saya depression sangat. Saya stres, begini-begini. Kenapa? Tempat kerja saya ni, saya dah kerja 20 tahun lebih. Tetapi orang bully saya di tempat kerja. Bully begitu begini, saya rasa macam cerita dia tu betul lah. Apa-apa gini saya. Lepas tu tapi orang lain yang bos puji. Bukan bos kat sini Masya Allah. Orang lain yang diangkat-angkat. Kerja saya tapi orang lain yang dapat nama. Lepas tu saya selalu kena bully dengan kata-kata kasar. Saya tahu sebab kita boleh tengok dia punya penampilan diri tu menyebabkan orang mudah nak bully dia. Orang macam, entahlah tak jaga perasaan saya, nak cakap-cakap je. Saya tak ada kawan, gini. Kerja dah lama, 20 tahun lebih gini-gini. Kerja, maksud cerita dia tu menyedihkan. Lepas tu saya saja tanya soalan yang lain. Saya kata, Puan, minta maaf saya nak tanya. Puan dah kahwin? Ya, saya dah kahwin, Ustazah. Anak berapa orang? 4 orang. Anak macam mana? Daripada sedih-sedih tu, dia mula senyum. Alhamdulillah Ustazah, anak-anak baik-baik. Subhanallah. Suami okey? Suami saya pun okey, rajin selalu nolong saya. Kita sama-sama kan, bantu-membantu. Dia mula senyum. Cerita pasal tempat kerja, dia sedih, murung, rasa macam dia tu orang yang bernasib malang. Bila cerita pasal keluarga, dia gembira. Lepas tu saya kata, Puan, kalau Puan diberi pilihan untuk dapat keluarga yang bahagia ataupun tempat kerja yang bahagia, Puan pilih yang mana? Dia kata, Ustazah, kalau boleh nak bahagia belaka. Kat rumah bahagia, tempat kerja pun bahagia. Tapi kadang-kadang Allah tak bagi kita begitu. Sebab Allah tahu mungkin kalau kita dapat okey semua, kita akan sangat menikmati seronoknya hidup di dunia sampai kita lupa bahawasanya kehidupan sebenar di syurga. Dan menyebabkan
apa yang berlaku yang kita sedih itulah sebenarnya ladang pahala yang terbesar. Belum tentu rumah tangga tu kita dapat ladang pahala yang besar, tetapi kita sabar itu sampai Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera disebabkan sabar kamu. Dia kata, Ustazah, kalau diberi pilihan saya terpaksa memilih, saya memang sanggup, tak apalah kerja macam mana pun saya stres, saya tertekan, saya sedih, yang penting rumah tangga saya bahagia. Saya bagi tahu mungkin puan, kerana puan sabar di tempat kerja, puan reda dengan ujian yang datang di tempat kerja, puan pula kerja dengan amanah, puan kerja dengan terbaik, maka Allah dah beri siap-siap ganjaran di dunia. Anak baik, suami baik, subhanallah. Sebab macam mana kerja bagus, kalau ada masalah rumah tangga memang akan terkesan. Kita akan bawa perasaan itu, beban tu dibawa pergi ke mana-mana. Tetapi insya-Allah, walaupun kita tertekan macam mana di tempat kerja, tetapi bila balik tengok muka anak-anak, tengok suami yang rajin, seolahnya beban itu diangkat sekejap. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sabda Nabi, hadis riwayat Al-Bahaqi dan Syu'ab Al-Iman. Ini yang saya bacakan tadi. Nabi sebut, man talabad dunya halalan isti'fafan. Siapa yang mencari rezeki yang halal, isti'fafan anil mas'alah, memenuhi nafkah dirinya daripada meminta-minta daripada orang, wasa'yan ala ahlihi, dan menanggung nafkah ahli keluarganya, wa ta'atufan ala jari, membantu jiran tetangganya, orang-orang yang memerlukan. Allah ja'a yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badr. Allah akan datangkan dia pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Wajah bercahaya ni ada beberapa sebab. Ada wajah yang bercahaya kerana air wuduk. Itu disebut dalam hadis Nabi. Nabi kata, ambil wuduk, sempurnakanlah wudukmu dan lebihkan sedikit, jangan lebih banyak pula. Maksudnya kalau siku tu lebih sikit, bukan sampai ketiak. Kalau kaki tu atas sikit sampai separuh betis ke, bukan sampai ke paha. Jadi membazir. Kan setengah pakcik-pakcik di masjid kan, dia selak dia punya kan plekat tu sampai nampak paha kan. Lutut-lutut dia basuh ni. Tapi Nabi suruh lebihkan dan sempurnakan. Nabi kata, kamu akan dibangkitkan dengan bekas-bekas wuduk. Cahaya bekas-bekas wuduk kamu. Orang perempuan tolong hati-hati, banyak pakai makeup yang mana water resistant. Sebab apa? Bila orang jual produk, okey, foundation ni tutup celah, tak ada masalah nak pakai foundation. Dari segi hukum tak ada masalah. Sebab kita nak berpenampilan yang segar, berpenampilan yang bukan nak kata menarik perhatian, tetapi berpenampilan yang menyenangkan lah, confident, tak ada masalah. Tapi bila ada produk, okey, ini boleh tahan, kalau berpeluh pun tak hilang, lepas tu dia siap buat, air kena, masih lagi ni boleh tahan 12 jam. Of course kita nak yang tahan. Yang ni kalau kena air je, kalau puan menangis je, kalau peluh ke dia akan hilang. Kita mesti cenderung nak yang boleh tahan lama. Tapi tolong ingat, kalau dia menyebabkan tidak sah wuduk, maka tak sah solat. Kita tak tahulah rupanya sama ni solat kita ingat diterima Allah, rupanya semuanya dilemparkan kembali. Nak dapat cahaya wuduk pun tak dapat. Tak apa nak pakai yang tahan lama tu, tapi wajiblah basuh dengan kita panggil apa, makeup remover ataupun pencuci muka. Kena kerja keras sikit lah. Kalau boleh ambil masa lama untuk pakai foundation untuk itu ini, kenapa tak boleh ambil masa yang secukupnya untuk kita mengangkat hadas kecil, iaitu berwudu. Okey. Sebab Al-Quran, sebab macam-macam sebab. Salah satunya mereka yang mencari rezeki yang halal. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya juga ada banyak himpunan kisah. Sebenarnya ceramah saya ni sampai 11.30 saja. Tapi sebab tadi tu kan kita mula macam lambat 10 minit, boleh ke sampai 11.40? Boleh ya? Masya Allah. Saya tahu orang lelaki tak sabar nak pergi solat Jumaat. Dia kan pasal solat Jumaat ni, para muslimin sekalian, para lelaki sekalian, salah satu hadis sahih berkenaan dengan kelebihan lelaki solat Jumaat. Sebab hari ni yang kita bimbang, orang lelaki muslimin kita, dia tak usaha pun pergi masjid. Dia terus cakap kalau pergi pun tak muat, tak usaha. Dia wajib usaha dulu, pergi dulu, confirm tak muat, confirm tak boleh masuk, confirm tak boleh,
insya-Allah digugurkan. Maksudnya dia tak berdosa. Tapi ni dah siap-siap rancang dah dengan ke mana kalau kita pergi pun tak muat. Dia tak cuba daftar, dia tak cuba pergi dulu. Itu dikira seolahnya sengaja meninggalkan kewajipan solat Jumaat. Nauzubillahi min zalik. Hadis sahih berkenaan kelebihan solat Jumaat. Malam tadi kan ada TMJ, Tazkirah Malam Jumaat. Saya penyampai. Ada orang tengok tak? Oh, tak ada. Subhanallah. Mana tadi tengok filem apa? Drama apa? Tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. TMJ tu OSIS. Dan mungkin orang MPPD memang tak ada TV kat rumah. Kan? Masya Allah. Muslimin muslimat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuju ke masjid rumah Allah pada hari Jumaat ni, tujuannya adalah untuk solat Jumaat lah, pada awal pagi. Dan ulama mengatakan awal pagi tu bermula daripada lepas subuh. Ada orang lepas subuh dan pukul 7 tu dah pergi dah. Iktikaf, baca Quran, zikir, tertidur pun tak apa, iktikaf dapat pahala. Tapi ni ialah kita bekerja, esok pencen plan macam tu. Hari Jumaat je pergi iktikaf di masjid. Nabi kata siapa yang di waktu pertama sudah sampai di masjid pada hari Jumaat, dia umpama seperti melakukan ibadah kurban dengan seekor unta. Kita belum tentu ibadah kurban yang kita buat tu Allah terima. Tapi mereka yang hadir awal di masjid akan diberikan pahala umpama melakukan ibadah korban seperti menyembelih seekor unta. Siapa yang pergi pada waktu yang kedua, Nabi kata, dia umpama diberikan pahala menyembelih ataupun melakukan ibadah korban dengan seekor lembu. Siapa yang pergi kepada masa yang ketiga, umpama seperti membuat ibadah korban dengan kambing. Siapa pergi masa yang keempat, umpama melakukan korban dengan seekor ayam. Ini hadis Nabi ni yang sahih. Lepas tu Nabi kata siapa yang pergi pada waktu yang kelima, dah dengar azan baru terkocok-kocok pergi, tapi imam belum sempat, khatib belum sempat berkhutbah, Nabi kata umpama seperti melakukan ibadah korban dengan sebiji telur. Maksudnya makin kecil makin kecil. Kita mungkin tak apalah, telur pun telur lah, jadilah kan. Pergilah yang last tu. Lagi tak dengar azan tak pergi. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan disebut dalam hadis yang lain, malaikat bila start sahaja khatib baca khutbah, malaikat akan duduk bersama untuk mendengar khutbah. Dan dalam hadis yang lain menceritakan malaikat berada di pintu masjid. Walaupun solat di luar pun, malaikat ada tugasan yang profesional, sangat terbaik sebagaimana Allah perintahkan, misi buat yang terbaik. Setiap orang yang hadir, malaikat akan jadi saksi dan mencatat. Bermula daripada itu dengan doa para malaikat dan sebagainya. Dan bila khatib dah mula khutbah, tuan-tuan tak sampai lagi, kehadiran itu tidak dicatat oleh para malaikat. Sebab itulah dikatakan kalau tak sempat duduk untuk dengar khutbah sampai dah tengah khutbah, ada yang memang dah timing. Alah, baru khutbah pertama, tunggulah saat lagi. Duduk mokok dulu, duduk lepak dulu, duduk bincang masalah dunia, masalah negara kan. Bunyi khutbah kedua, agak-agak, okey, jom. Sebenarnya soalannya telah tak dicatat lagi sebab malaikat ketika telah duduk berdiam sama-sama dengan khutbah. Jadi insya-Allah semua muslimin di MPPD ni, seorang yang bila hari Jumaat je tak sabar. Ada orang bila hari Jumaat kan dia bawa baju spare. Sebab hari Jumaat hari raya. Disebutkan dalam hadis Nabi, ia lebih baik daripada 2 hari raya, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dia punya kemuliaan dan keberkatan. Sebab itu disunatkan kita berpakaian yang cantik, indah, bukan menarik, maksudnya yang terbaik. Pakai minyak wangi, mandi pagi itu Nabi sebut umpama seperti mandi wajib. Sebab itu kadang orang buat gurau tu kan, malam Jumaat. Sebenarnya hadis Nabi menyebutkan siapa yang berpagi-pagi hari Jumaat mandi umpama seperti mandi junub, mandi wajib. Maksudnya mandi dengan sungguh-sungguh berbanding mandi biasa, rata seluruh tubuh. Kemudian itu dikira sunat mandi pada hari Jumaat. Dan kita hari ini dijumpakan Allah pada hari Jumaat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Apakah pekerjaan yang akan jadikan ia sebagai satu ibadah? Mana-mana pekerjaan, bila dia buat, dia cari rezeki apa pun, kerja apa pun, tak ada spesifikasi kerja apa,
tukang cuci ke, tukang potong rumput ke, tukang angkut sampah, apa saja pekerjaan, para ulama termasuk Imam Ghazali menetapkan beberapa syarat pekerjaan itu dinilai sebagai satu ibadah. Yang pertama, niat. Ustazah, macam tak reti lah nak niat macam mana lah kerja sebagai ibadah. Adakah sahaja aku bekerja kerana Allah? Macam tak biasa. Gitu kan? Macam kena sebut macam tu ke? Sebab niat solat ada, niat puasa ada, niat zakat ada, semua ada niat. Jadi niat tu macam mana? Subhanallah. Okey, mungkin kita boleh sama-sama lah. Ini antaranya kita boleh membantu. Boleh saya sebut, tuan-puan ikut, boleh ya? Boleh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, duduk tegak. Semua macam patah pinggang ya. Ada masalah ke? Duduk tegak kejap kan? Okey, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mencari rezeki yang halal dan barakah untuk menafkahi diriku, untuk menafkahi keluargaku, dan untuk melakukan ibadah sedekah. Ya Allah, terimalah ibadah kerjaku sebagai satu amal saleh untuk kami dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, niat akan menentukan segala-galanya. Niat penentu. Penting sangat niat ni. Bayangkanlah kalau saya jumpa duit RM100 dalam hujung bulan kan, tengah sesak, jumpalah duit RM100. Saya ambil, saya pun pergi beli makanan. Halal tak untuk saya? Boleh tak? Kita jumpa 100, kita kata ini duit kita lah, kita yang jumpa kan? Boleh tak? Niat, saya ambil, ini rezeki aku lah ni. Lepas tu turun pergi beli McD. Contoh. Haram. Sebab ada kaedah barang yang berharga kalau dijumpai ada kaedah. Tengok jumpa tempat mana. Buat pengumuman dulu. Subhanallah. Buat pengumuman dulu dalam tempoh beberapa hari. Kalau dekat masjid Serah tu. Kalau pengumuman, lepas tu tak ada yang mengaku, ada kaedah dalam Islam, harta yang dijumpai itu boleh jadi milik kita. Masya Allah. Duit yang sama, waktu yang sama, nilai yang sama, saya ambil tapi niat untuk beri kepada pihak berwajib. Terus jadi harus. Niat, perbuatan sama. Tetapi yang pertama, saya ambil duit yang sama, tapi niat saja berbeza untuk beli makanan, untuk beli apa-apa. Yang membezakan perbuatan tu hanya niat. Yang menjadikan perbuatan tersebut halal ataupun haram. Dan penting, sangat bagus kalau tuan-puan sekalian boleh memperbanyakkan niat yang baik bila mencari rezeki. Kami sekarang, dulu ialah saya kerja di Jabatan Agama. Sekarang kami syarikat sendiri. Ada 4 syarikat sendirian berhad, ada 4 syarikat enterprise. Lepas tu ada staff lebih kurang dalam 120 orang, termasuk yang baru nak masuk ni, dan 130 orang. Staff memang ramai. Gaji perlu dibayar sebulan saja dalam 300,000. Tu yang nampak tim Ustazah ramai ni yang turun. Ni sikit je lah baru yang turun. Bagi saya, bila buat kerja dakwah, buat all out. Tim penyelidikan 10 orang, tim media 10 orang, tim dakwah dan kebajikan 30 orang. Tim untuk ni, yang nampak saya berniaga, berniaga tu adalah hanya pelincir minyak untuk menggerakkan kerja dakwah dan kerja amal. Sebab itu siapa yang support pembelian Gaya Ustaz Ahmad tu, itulah yang kita bayar gaji pekerja, yang mana mereka buat kerja sepenuh masa, kerja dakwah dan kerja amal. Subhanallah. Saya cuma nak share niat, pasal betapa powerfulnya niat. Ketika dulu peringkat awal, saya memang niat untuk buat kerja dakwah biar profesional, biar terbaik, biar tersusun. Tapi saya tak niat untuk holistik, untuk lebih jauh apa dan sebagainya. Lepas tu, masa tu saya bergerak seorang.
Aksiden tu biasa, ceramah jauh-jauh dan sebagainya. Lepas tu saya kata okey, insya-Allah supaya memudahkan urusan saya kata PA, tambah seorang PA. Dan memang memudahkan, niat untuk memudahkan. Faham tak? Allah bagi. Lepas tu mula niat, okey, niat tambah satu lagi niat lain, tambah lagi pekerja. Kemudian Allah buka kepada saya bila saya pergi ziarah ketika itu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri masih lagi Mufti Wilayah Persekutuan di pejabat dia. Saya tengok tim dia ramai. Okey, ini adalah unit untuk akidah. Oh, ada 5 orang pegawai penyidik. Ini unit ni untuk ni. Ini unit ni. Ini unit ni. Saya kata patutlah dia punya gerak kerja jawab persoalan-persoalan ummah sangat laju. Kita tahu masa Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri jadi Mufti Wilayah Persekutuan, apa isu semasa laju jawab. Kita boleh jadi laman web rasmi itu sebagai rujukan ummah. Saya sebagai penceramah sangat memudahkan. Bila ada isu semasa, saya tunggu saja dalam sehari, kadang sampai sehari, terus dapat jawapan. Subhanallah, dalam pelbagai isu. Lepas tu balik saya sebut dekat suami. Saya kata, saya ingat. Saya kata, contoh saya panggil suami saya encik ya, contoh. Encik. Tapi saya tak panggil lah encik ya, formal kan. Encik. Tadi pergi gini. Insya Allah satu hari. Mudah-mudahan Allah izinkan. Saya nak juga macam tu. Saya nak dalam setiap unit, saya nak tim media, saya nak ini. Insya Allah kita kena kemaskan. Rupanya bila niat baik berbanding niat jahat, Allah buka seluas-luasnya. Bermula dengan niat. Saya kata saya bukan nak jadi muftiah, mufti perempuan. Tetapi saya nak jadi insya Allah salah satu orang yang boleh dirujuk dan diyakini. Sebab saya tahu saya tak mampu untuk pastikan semua yang saya cakap ni betul. Sama seperti nota yang disediakan membantu saya setiap kali saya ceramah, tim penyelidikan membantu. Lepas habis ceramah, tim penyelidikan akan cek kalau ceramah saya ada silap, dalil yang salah, mereka akan bagi tahu. Walaupun ceramah tu best macam mana, ada silap, saya akan delete. Sebab saya kata saya bertanggungjawab depan Allah besok. Sebab ada tim ni. Allah buka dengan suis yang mudah sangat. Daripada seorang staf, 2 orang, tambah 30 orang, tambah 70 orang, sekarang dalam 120 orang. Mana duit bayar gaji 300,000? Bukan ada duit pun dalam bank. Setiap bulan bayar gaji semua kosong. Bayar gaji kosong. Overhead sangat tinggi. 15 unit kita sewa. Susun gerak kerja dakwah dan amal dengan kemas. Sebab tu kita ada NGO Sahabat Amal Care. Kita ada apa tu? Yayasan Al-Hijrah. Beli tanah 42 ekar dekat jalan pantai untuk membina perkampungan hijrah yang holistik dalam proses dah pembinaan. Kalau orang tengok saya sibuk ceramah, saya lebih sibuk buat kerja. CEO banyak syarikat. Subhanallah. Saya ingat balik kekuatan niat dan bagaimana niat ni di hati, bukan cakap mulut. Sebab niat di hati, Allah dengar. Masa tu fikir macam mana ya, Dr. Zul tu mufti, semua pembantu-pembantu dia tu dibayar gaji oleh kerajaan. Saya macam mana saya nak ada tim-tim ni? Dia orang ni ada degree, ada master, nak bayar gaji berapa? Takkan dia orang nak bayar gaji 1,200, mesti kena standard. Ada yang berkeluarga. Kita pun nak bagi gaji standard 2,000 ke 3,000 lebih ke 4,000 dan sebagainya, mengikut keadaan semasa. Allah paksa saya. Datanglah satu syarikat penerbitan namanya Galeri Ilmu. Ustazah, kami nak terbit buku Ustazah. Saya kata, saya tak pandai menulis. Ustazah banyak tulis di FB. Saya memang tulis di FB, update status semua kan. Sebenarnya Ustazah, kami dah siapkan dah pun buku Ustazah. Semua ni Ustazah yang tulis. Dapat daripada mana? Semua yang Ustazah tulis di FB kami bukukan. Itu yang terbit buku Sahabat Dunia Akhirat. SDA tu, buku Sahabat Dunia Akhirat tu. 2 bulan pertama 40,000 naskah. Dan dia dah cecah 100,000 lebih. Keuntungan itulah sebab saya dah niat cakap dengan suami. Kita terus buka penjawatan, buka, renovate pejabat dan sebagainya. Sebab saya kata, bila Allah dah buka jalan, jangan tiba-tiba patah balik. Maksudnya tiba-tiba dapat cash 500,000, jualan buku laju. Saya kata buku Sahabat Dunia Akhirat yang pertama tu, kalau ada bawa, saya tak tahulah tim bawa ke tak. Sebenarnya cara Allah makbulkan hajat di hati saya, di hati suami, impian itu, Allah buka jalan yang saya tak terfikir.
Saya langsung tak terfikir, saya rasa tak layak nak tulis buku. Tetapi kerana niat yang besar terhadap buku tu, saya cakap kat Galian Ilmu, niat saya buku ni, jika Allah buka jalan, hasil daripada jualan buku ini, saya akan kembangkan kat kerja dakwah, saya akan buka penjawatan yang pertama, pegawai penyelidik. Dan memang betul tuan-puan sekalian, jangan main-main bila niat yang berkenaan dengan agama, berkenaan dengan kebaikan ummah, memang Allah bagi luas-luas. Syarikat-syarikat penerbitan kata ini antara buku yang paling laju dalam sejarah. Walaupun orang tengok buku tu macam nilai dia biasa, nilai dia biasa berbanding buku-buku penulis lain yang lagi hebat, tetapi kerana buku itu ada niat yang besar, Allah mudahkan. Buku tu perantaraan saja, tapi Allah nak melaksanakan, bantu saya melaksanakan niat tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada yang kata Ustazah Glamour bolehlah jual buku. Ramai penceramah, ramai pendakwah tulis buku, tapi buku tetap tak laju. Bukan sebab popular, saya percaya sebab niat ketika buku itu dibuat. Sebab itu saya nak tekankan sahabat-sahabat muslimin muslimat, peranan niat bila datang kerja, banyakkan niat yang baik. Ya Allah, aku cari rezeki ya Allah untuk bantu orang susah, untuk beri rezeki kongsi kepada ibu ayah, rezeki kepada anak dan isteriku, rezeki. Tapi Allah paling tahu apa dalam isi hati kita. Bulan ni nak baiki sport ring, itu yang tak dapat beli sport ring sampai sudah. Sebab apa? Benda lain rosak dulu nak kena baiki. Bukan kata sport ring tu tak bagus, tapi kalau tak perlu sampai membazir, sedangkan ada keperluan lain, nampak tak? Tak boleh main-main dengan niat. Tapi banyak niat kita nampak nanti, walaupun gaji tu tetap, tapi luar biasa cukupnya. Walaupun Ustazah saya dah buat 10 niat tau. 10 niat, tapi gaji tak naik pun. Gaji mungkin sama statik, naik setahun sekali, tetapi barakah menyebabkan tidak ada kebocoran pada gaji. Kalau selama ni asyik tak cukup, tiba-tiba cukup. Rupanya dengan kita mengolah dan memperbaiki niat. Ya Allah, bercakap dalam hati. On the way, pergi kereta, naik bawa kenderaan kan, baca tu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Boleh ikut saya tak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Ini hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang keluar daripada rumah lalu mengucapkan kalimah Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala, tidak ada daya, wala quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan daripada Allah. La haula wala, tidak ada daya dalam melaksanakan kerja, tidak ada daya dalam melaksanakan ibadah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk aku meninggalkan maksiat kecuali pertolongan daripada Allah. Nabi kata siapa yang mengucapkan kalimah ini sebaik dia keluar daripada rumah, maka ada suara yang mengatakan kepadanya, ibaratnya Allah berfirman, Allah berkata kepada kita, bagimu perlindungan, bagimu kecukupan, rezeki jadi cukup, suami tak cukup, kecukupan. Dan yang ketiga, bagimu, saya tak ingat, dia 3, bagimu perlindungan, bagimu kecukupan, bagimu petunjuk, hidayah. Kita kan dalam pekerjaan perlukan petunjuk, ilham. Bila mesyuaratkan masing-masing bila tuan pengarah tanya, macam mana, ada pendapat, berkomen? Tak ada, setuju. Saya yang menurut perintah, tak ada idea, memanjang. Tapi bila cakap pasal bola, banyak idea. Pasal kritik orang politik, banyak idea keluar, apa tak habis-habis. Bila kritik orang tu, kritik orang ni agamawan, banyak idea. Tapi bila mesyuarat, semuanya hang. Bukan di sinilah ya, MPPD di Zimbabwe, okey? Padahal kalaulah masing-masing pegang otak bagi idea terbaik, bos kita buat macam ni, bos macam ni, semua perlu petunjuk. Ada suami kan, bukan sini ya, ni dekat Mongolia pula ya. Isteri tanya, bang nak makan mana? Ikutlah, saya ikut awak je, saya tukar-tukar minyak. Bang anak kita sekolah mana? Ikut awak lah, saya ikut je, mana bagus bagi awak baru bagi saya. Bang baju raya tahun ni warna apa? Ikut awak lah, saya follower tetap. Gitu kan. Tanya apa semua ikut, tak ada idea. Lepas tu bila isteri mula dominan dalam rumah tangga,
Suami datang mengadu, si saya ni tak nak dengar cakap. Ustazah 15 tahun kahwin, semua keputusan suruh saya buat. Pasal anak nak beranak kat mana, nak sekolah kat mana, pasal nak pergi berjalan kat mana, makan kat mana, semua saya belaka. Tiba-tiba sekarang nak mengadu lah pula. Berhati-hati ya pada lelaki. Kalau anda rasa isteri dominan, mungkin kerana anda tidak main peranan sebelum kahwin, patut dah main peranan dah. Sebab memilih kedai makan kewajipan tu. Okey, saya rasakan kedai makan ni, sebab tengok kepada pekerja-pekerja tu kan, dengan tutup aurat elok semua, insya-Allah lah dia orang ni jaga solat. Orang jaga solat ni insya-Allah dia orang ni beli ayam yang halal ni. Subhanallah. Ini tanggungjawab berat orang lelaki. Ini tak, mana sedap. Itu nampak orang ramai tu, ini. Saya nak sebut, saya kerja bagian halal dulu ya. Saya inspection, masuk restoran-restoran ni. Kita ada lesen besar, macam MPPD ada lesen besar. Boleh pergi inspection mana. Kami boleh masuk sampai ke dapur, buka tong, buka itu, buka ni. Ada restoran dapur bersih. Rupanya masak dekat atas. Kotor dengan tikus, dengan itu, dengan macam-macam. Lepas tu kita minta invoice, walaupun restoran orang Islam kita, rupanya ambil orang tengah, cek ayam beli mana, rupanya daripada rumah sembelih Cina yang bukan Islam. Sebab itu kita memang perlu petunjuk. Nak pilih kedai makan perlu hidayah daripada Allah. Akhirnya mungkin kedai itu dia beli bukan sumber makanan yang halal, bahan masak tu kan, daging ke, ayam ke apa, fishball ke apa ke. Fishball banyak guna platelet darah ya. Kalau pergi rumah sembelih, saya keluar masuk rumah sembelih, darah-darah ayam semua tu semua ditadah bertong-tong. Ada pihak yang akan beli makanan-makanan surimi. Kalau tak ada logo halal tu, minta maaf ya, mungkinlah bukan semua, tapi kalau tak ada logo halal tu diragui. Mereka nak pejal-pejalkan surimi tu, macam fishball, fish cake semua tu kan, yang ketam tu guna platelet darah banyak. Bahan kosmetik banyak guna benda-benda yang kotor. Jadi suami yang bertanggungjawab, bang kita nak makan kat mana? Situlah insya-Allah abang pun kenal orang dia, orang yang jaga solat tu. Takkan kita nak kedai makan, encik boleh nak tanya, ya puan nak apa? Ayam beli dekat mana? Sos-sos semua ada logo halal ke tidak? Bagaimana dengan minyak tuan? Adakah minyak? Tak adanya. Kedai makan banyak guna minyak recycle. Minyak recycle yang datang bawa tong-tong. Dia buat apa? Minyak-minyak, bila saya pergi hotel-hotel yang non-Muslim ke, hotel 5 bintang ke, berapa bintang ke, minyak yang dah hitam-hitam tu, dia orang kumpul dalam tong. Nanti ada orang yang akan beli. Dia campur semua, yang dia goreng pork ke, dia goreng apa benda yang tak halal, campur semua, masuk kilang, melalui proses bleaching, jernih balik, jual tong-tong. Peniaga yang tak ada iman, kalau tak amanah, mana nak untung besar ke untung kecil? Mesti nak untung besar, mesti nak jimat. Datang orang tengah traders, okey saya boleh bekalkan semua keperluan restoran, tak payah pergi pasar dah, cuma order je setiap hari. Okey ayam berapa ni, datang sampai depan pintu. Dan banyak traders orang tengah ni orang bukan Islam, tapi orang Islam restoran banyak ambil sebab murah. Tetapi tuan-puan akan ditanya, firman hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih utama untuk membakar. Allah beri peringatan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu kena jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allahu akbar, subhanallah. Sebab itu kita setiap hari keluar dari rumah, kita perlukan apa? Perlindungan daripada Allah, daripada mara bahaya yang dapat dilihat dengan tidak. Kedua, kita perlu kecukupan daripada Allah, rezeki. Yang ketiga, kita perlukan petunjuk daripada Allah setiap apa yang kita buat. Nabi sebut, barang siapa yang keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dia akan dapat 3 perkara ni. Lalu syaitan bergosip. Hadis ni dalam hadis sahih, cari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi sambung, lalu syaitan saling bercakap sesama dia. Ini hadis Nabi, Nabi sambung lagi panjang hadis dia. Lalu syaitan saling berkata, syaitan berkata, adakah ada di kalangan kamu sama-sama setan ni ya, yang boleh mengganggu dia ni, kerana dia telah dapat petunjuk daripada Allah, dia dah dapat perlindungan, dia dah dapat kecukupan. Masya Allah, Allah Akbar. Jadi kalau kita keluar pagi nak datang kerja, kalau kita baca saja itu dah termasuk niat. Tak adalah rasmi saja pergi kerja kerana Allah, nak sebut tak ada masalah.
Tetapi dengan kita sebut bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu macam dah proses kita pasang niat cari rezeki kerana Allah. Yang pertama niat, yang kedua, jangan pekerjaan membuatkan kita terhalang melakukan ibadah. Pekerjaan itu kalau menyebabkan kita tak boleh solat, menyebabkan kita menghalang kewajipan sebagai Muslim, maka orang perempuan pekerjaan kerja itu wajib kena buka aurat, maka itu bukan pekerjaan sebagai ibadah. Kena cari pekerjaan lain. Yang ketiga, kerja bercampur dengan maksiat. Kerja baru sejana ngumpat, gugur terus, tak jadi ibadah. Subhanallah. Kerja sekejap, orang kata mengular. Pergi makan, minum pagi sampai 2 jam. Tapi ada orang yang amanah nak jaga masa, dia buat macam mana? Kalau makan, dia datang awal, dia tak nak ambil waktu pejabat, beli bungkus, lepas tu makan. Jimat masa, tak mengetel lama-lama sebab setiap masa itu adalah amanah daripada Allah. Kalaupun dia dah rasa tersilap ambil masa makan lama tadi, pada waktu pejabat, dia cover balik lambat sikit. Ada waktu dia perlu claim OT, dia tak claim. Mudah-mudahan Allah ganti ada waktu yang saya gunakan untuk peribadi. Ada claim OT, masa dan juga RM1. Mungkin ada banyak photostat lah, guna elektrik, charge pam ibu menyusu lah, charge telefon lah. Kita kata tak apalah, ada tak claim tu, kira mudah-mudahan akan digantikan balik, kira halal. Pandai-pandailah kita imbal balik sebab kita mustahil macam robot kerja memanjang, mustahil. Jadi waktu rehat itu tidak dilarang, tapi berlebihan bukan kadar yang diperlukan, maka kita tak tahu nak jawab apa di depan Allah esok. Sebab kita bukan boleh jawab rehat, terlebih rehat. Tak, jawapan itu akan dijawab dengan teliti. Lagi, minta maaf, saya tahu saya kena berhenti dah. Jangan bercampur perbuatan haram. Rasuah kita tahu haram. Dan tolong bayar zakat pendapatan. Saya ada banyak himpunan kisah orang terlibat dengan rasuah. Hidup memang tak bahagia, tak tenang walaupun duit banyak. Tiba-tiba di hujung kehidupan dia, diberi ujian sakit yang pelik, sakit yang berat. Kehidupan porak-peranda, bercerai, anak-anak tak menjadi sebab sumber rezeki yang dibawa balik haram. Memang beli nasi tu halal, tapi duit tu bercampur dengan haram, rasuah. Ini diberi amaran dalam Al-Quran. Hadis Nabi tentang rasuah juga jelas. Subhanallah, apa-apa bentuk pemberian, hadiah lah, ini buat makan, ini yang boleh dapatkan sesuatu ataupun dalam proses mendapatkan sesuatu, macam-macam lah definisi rasuah, maka jelas haram, nampak dari sudut dunia, walaupun kecil ke besar, musibah dan beratnya dosa itu sangat berat. Rasuah, tak bayar zakat. Banyak klien saya dulu runding cara, bila datang masalah anak-anak, masalah isteri, masalah macam-macam, saya tanya dua ni ya. Kerja elok, encik bayar zakat tak? Dulu adalah bayar. Lagi pun hutang saya banyak, takkan nak bayar zakat lagi. Saya sebenarnya asnaf. Kau main lagi. Saya sebenarnya asnaf. Kenapa? Yelah hutang banyak. Rumah hutang, kereta hutang, ini hutang. Saya orang yang berhutang. Patut asnaf, takkan saya nak keluar zakat. Encik lulus hutang beli rumah, lulus hutang beli kereta tu sebab encik bukan asnaf. Kalau encik tak layak, kalau encik tak layak, encik takkan lulus. Encik hutang bukan kadang-kadang kerana keperluan. Kemampuannya beli kereta harga 30, tapi kehendaknya beli harga 60. Rumah mampunya beli harga dan 150k, tapi kehendak beli yang 300k. Lepas tu tiba-tiba duit tak cukup, tak apalah dah beli. Saya kata, kalau encik rasa dengan bayar zakat berkurang harta, itu satu kesilapan yang besar. Encik cuba pergi pusat zakat bayar. Kira, alah kadang kena 30, kadang kena 50. Tetapi Nabi sebut secara jelas dan janji Nabi dan janji Allah yang paling ditepati. Inilah pelaburan yang sangat jelas. Nabi sebut apa? Zakat. Zakat itu maksud dia adalah penyucian. Zakat menyucikan harta. Dan Nabi sebut tidak berkurang orang yang keluarkan zakat, hartanya takkan berkurang. Dalam hadis yang lain mafhum Nabi kata zakat ini aziyadah. Siapa yang keluarkan zakat akan bertambah-tambah, rezekinya akan bertambah. Dan saya buat testimoni dengan klien. Sebab dulu saya pun cara kan, saya kata encik cuba bayar zakat dulu.
Mungkin itu punca rumah tangga berantakan sekarang. Anak-anak bermasalah sosial apa semua. Mungkin kerana itu rezeki encik tak cukup. Apa kaitan Ustazah? Encik bayarlah dulu. Encik jaga solat? Jaga. Yang lain-lain saya jaga Ustazah. Tapi zakat saya culas. Encik pergi bayar dulu. Tak lama saya hubungi, kalau dia tak datang, encik macam mana? Oh, yelah Ustazah, lepas 3 bulan yang lepas tu, ya saya tak datang sebab saya ingat saya dah tak perlu dah nak rujuk, nak ni. Kenapa encik? Alhamdulillah, perubahan yang besar lah Ustazah. Lepas saya bayar zakat, saya tak tahulah macam mana. Kan? Anak tu nampak perubahan. Saya tanya siapa yang berubah, anak ke encik? Betul lah Ustazah saya. Allahu Akbar. Rasuah haram, zakat wajib, sedekah adalah tambahan. Sekiranya zakat tak cukup, sedekah akan mencukupkan. Jadi janganlah pula orang ni langsung tak sedekah sebab apa, dia duduk bayar zakat je. Sedekah sangat penting sebab dia akan mencukupkan zakat. Jadi alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dekat FB ada 3.2 kes, ini ada lebih kuranglah dalam 4,000, 5,000 lebih yang hadir di media sosial. Muslimin muslimat, saya jemput juga hadir kuliah saya pagi-pagi, namanya kuliah Riyadhus Salihin. On the way pergi kerja tu kan, saya start pukul 7 suku, habis dah 8.30, sambil-sambil bawa kereta tu buka lah. Sebab kita baca kitab, kuliah berkitab. Sampai pejabat Napashkat tutup lah, subhanallah. InsyaAllah daripada kuliah tersebut, sebab berkat kita baca kuliah berkitab, disusun oleh Imam Nawawi, semuanya hadis-hadis yang sahih, firman Allah yang kita bahaskan, maka ia akan membantu kita membetulkan setiap apa yang kita buat. Kita sebab percayalah kita akan lalai. Sekarang ada kesedaran sikit kan? Macam ada keinginan, oh dah faham sikit beberapa perkara. Contohlah, kemungkinan keluar je dah lupa dah apa yang ni. Keluar je, subhanallah. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah berkurang. Al-imanu yazidu bita'ah, iman bertambah bila kita melakukan amal-amal ketaatan. Wa yanqus bil maksiat, akan berkurang bila kita melakukan maksiat. Jadi antara kaedah kita nak menetapkan kita berada di jalan yang benar dan lurus, tidak ada cara lain, kita kena istiqamah hadir majlis-majlis ilmu. Tak hadir majlis ilmu yang saya pimpin, maksudnya bukanlah saya guru ya, saya hanya memimpin, bacakan kitab dan syarah. Hadirlah mana-mana majlis ilmu yang konsisten. Hati akan hidup dan kita akan kuat menghadapi apa jua ujian dan cabaran daripada Allah. Sebenarnya ujian Allah bukanlah besar sangat, tetapi hati kita terlalu kecil. Sebenarnya ujian Allah bukanlah berat sangat, tetapi hati kita terlalu lemah. Sebenarnya badai tu, ribut-ribut tu kan, ombak kehidupan tu bukanlah dahsyat sangat, tapi perahu kita terlalu kecil. Sebab apa? Rohani kita terlalu lemah. Macam mana nak beri makanan rohani? Zikir, Al-Quran semua kadang pun lemah. Majlis ilmu, subhanallah, adalah satu makanan rohani yang menguatkan kita, insya-Allah menjadi hambanya yang baik, suami yang terbaik, isteri yang terbaik, pekerja yang cemerlang, bos yang terbaik, sebab hidup kita selalu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap, mungkin tak kurang tercapai kepada hasrat penganjur kan, pengarah-pengarah mungkin mengharap saya sentuh perkara-perkara lain. Tetapi yakinlah apa yang Allah izinkan itulah yang terbaik untuk kita semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan tuan-puan sempena hari Jumaat yang barakah, bulan Rejab yang barakah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Ya Allah, berkatilah rezeki kami ya Allah. Dan bersihkanlah daripada kami rezeki-rezeki yang kotor ya Allah. Kami takut diazab kerana kekotoran rezeki yang bercampur ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Muni, Maha Kaya dan memberi kekayaan. Berikanlah kami kekayaan hati dan jiwa, kekayaan rezeki daripada sumber rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Hakim, ya Maha Bijaksana, berikanlah kami kebijaksanaan. Berikanlah kami kecerdasan ya Allah, ya Rasyid. Ya Allah, ya Ghani, ya Muni, Maha Kaya, berikanlah kami kekayaan dengan anak-anak yang baik, isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang soleh-solehah yang akan menjadi asbab pahala mengalir untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami sahabat seperjuangan, rakan sekerja yang baik, yang soleh-solehah. Berikanlah kami bos ataupun pemimpin yang beriman, yang soleh dan solehah. Dan berikanlah pekerja-pekerja, anak buah, staf-staf yang baik,
yang amanah, yang saling bantu-membantu, anta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang diuji dengan berat, maka ya Allah berilah jalan keluar. Yang ada diuji dengan kesempitan dan bebanan hutang ya Allah, maka ya Allah bebaskanlah, berilah rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah, untuk lepas daripada hutang, untuk diberikan kelapangan rezeki ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang diuji sakit, maka berilah kesembuhan ya Allah. Yang diuji dengan tidak dikurniakan zuriat, maka ya Allah berilah ya Allah mana-mana jalan ya Allah untuk dikurniakan zuriat ya Allah. Ada di kalangan kami yang diuji belum dapat jodoh ya Allah, walaupun diusahakan, diikhtiarkan ya Allah, maka temukanlah dengan pasangan yang baik yang menenangkan jiwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tuan-puan nanti jemput ke belakang, kita ada bawa beberapa produk. Sangkut banyak sikit biar nampak banyak. Dia orang ni memang duit yang tahun lepas pun kan, gaji tahun lepas tak sentuh lagi kan. Masya-Allah, bolehlah ya sama-sama menyumbang dengan pembelian. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.